Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam 25 Ramadan 1441 Hijrah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan untuk kita meneruskan ibadah Ramadan kita pada hari ini dan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan, wakaf adalah salah satu ibadah yang amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah ibadah bagi bertujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ibadah wakaf ini adalah antara ibadah yang awal yang diizinkan oleh syarak untuk melakukannya. Sebab itu menjadi tradisi kepada para hartawan dan juga para pemerintah dahulu kala, mereka mewakafkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di negara Arab Saudi, kerajaan mereka menubuhkan Kementerian Wakaf untuk menguruskan harta-harta yang telah diwakafkan oleh para hartawan dan juga para pemerintah muslimin dari dulu hingga sekarang. Tuan-tuan dan puan, wakaf ini menurut bahasanya bermaksud berhenti ataupun menahan ataupun menghalang. Manakala wakaf menurut syarak pula ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah, wasiat, serta mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan, untuk kemudahan orang Islam. Jadi orang yang ada harta, dia mewakafkan hartanya. Bila disebut diwakafkan hartanya, maka anak-anaknya tidak boleh mewarisi harta tersebut. Anak-anaknya tak boleh menjual harta tersebut. Anak-anaknya tidak boleh menghibahkan harta tersebut. Siapa pun tak boleh apabila mana harta itu diisytiharkan sebagai wakaf. Jadi kenapa mereka mewakafkan harta mereka? Sebab yang pertama sekali ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapat redha daripada Allah, dan juga ingin membantu kaum muslimin untuk membantu Islam, memudahkan urusan kaum muslimin. Dan ingat, pahala wakaf ini seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini, sama seperti pahala sedekah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka ke jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkal, dan daripada 7 tangkal itu, dan daripada setiap tangkal itu menghasilkan 100 biji. Maka besarnya pahala bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang berwakaf. Dan kelebihan wakaf ini satu laginya ialah seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amalahu illa min thalath. Apabila matinya anak-anak Adam itu, apabila matinya manusia itu, maka terputuslah segala amal ibadahnya yang membolehkan dia berpahala. Tak boleh buat dah, nak semayang tak boleh, nak apa saja ibadah tak boleh. Tetapi pahalanya terus berjalan jika mana dia ada melakukan sadaqatun jariyatun, iaitu pemberian ataupun sedekah ataupun infak yang sentiasa mengalir pahalanya ataupun sentiasa bermanfaat kepada orang lain, seperti wakaf ini. Waladun ilmu yang tafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan oleh anak-anak muridnya. Dia dah mati dah, anak-anak murid dia pula yang mengamalkan ilmu tersebut, maka si tok guru tadi ni akan terus mendapat pahala. Waladun salihun yad'ulah, ataupun orang yang mati itu meninggalkan anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kita, kesejahteraan ibu bapa mereka di dalam kubur nanti. Jadi saya nak ambil perkara yang pertama tadi, iaitu Nabi kata
Sedekatun jariyatun, sedekah yang berpanjangan pahalanya, seperti wakaf ini. Yang di belakang saya ini wakaf yang telah dibuat oleh Siti dan Hajah Norijan, yang diuruskan oleh Jauhar Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Mereka telah mewakafkan tanah ini, dan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mendirikan Pangsa Puri ini untuk manfaat umat Islam, untuk diduduki oleh umat Islam. Jadi si pewakaf ni mereka akan terus menerus mendapat pahala walaupun mereka telah lama mati. Selagi mana bangunan ini dimanfaatkan, maka selagi itulah mereka mendapat pahala. Sebab itu bahagian wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang memberikan kepada kita peluang untuk kita berwakaf serendah RM5 sahaja. Serendah RM5 kita boleh menyertai ibadah wakaf ini. Nak buat macam mana? Tuan-tuan boleh bertemu atau berjumpa dengan amil-amil yang mengutip zakat fitrah. Pada mereka itu disediakan juga kupon-kupon wakaf. Maka jumpa mereka dan bagi tahu kepada mereka, kata kami nak berwakaf, saya nak berwakaf dengan jumlah sekian-sekian. Maka kita boleh berwakaf. Ingat, harta wakaf kita tak boleh tuntut balik ataupun tidak boleh diwarisi oleh siapa-siapa. Harta wakaf ini akan menyebabkan kita dekat kepada Allah. Harta wakaf ini akan menyebabkan kita akan sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta wakaf ini harta yang bermanfaat kepada umat muslimin. Selagi mana umat muslimin itu memanfaatkannya, maka kita akan mendapat pahala yang berpanjangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat menceburi ibadah wakaf ini, dan moga-moga Allah memberikan kasih sayang dan keredaannya kepada kita. Selamat beramal, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.